أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. InsyaAllah marilah sama-sama kita buka majlis ilmu kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, terlebih dahulu marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia serta inayahnya Allah masih lagi memberikan kita ruang dan kesempatan untuk kita meneruskan kehidupan kita pada pagi ini setelah mana kita dimatikan seketika melalui kita tidur pada malam tadi, dan alhamdulillah pada pagi ini Allah masih lagi mengurniakan nyawa kepada kita untuk kita meneruskan kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia itu melainkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bukti kita sebagai hamba Allah pada pagi ini kita menunaikan solat fardu subuh secara berjamaah dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga segala amalan baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bekalan bila mana kita bertemu dengan Allah di hari akhirat kelak insya-Allah. InsyaAllah pada pagi ini kita masih lagi meneruskan pembincangan kita dalam kita memahami surah Yusuf, iaitu tadabbur surah Yusuf, yang mana pada pagi ini kita akan masuk ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-22, yang mana pada pagi ini kita akan masuk babak kedua, Nabi Yusuf mengalahkan godaan dan pujukan, yang mana sebelum ni kita telah membincangkan banyak kisah Nabi Yusuf sebelum berada di Mesir, iaitu di Palestin, dan bagaimana selepas ini kita akan melihat pula kisah Nabi Yusuf berada di Mesir pula. Seperti mana yang dikatakan oleh pengarang kitab ini, Nabi Yusuf mengalahkan godaan dan cubaan. Tamat sudah babak pertama daripada kisah Nabi Yusuf yang mengandungi 6 adegan. 6 adegan ini yang maksudnya 6 babak yang diakhiri dengan perpindahan Nabi Yusuf dari Syam ke Mesir. Bertepatan dengan ayat Quran daripada surah Yusuf itu sendiri, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sesungguhnya pada kisah mereka itu, iaitu kisah Nabi Yusuf itu, banyak pengajaran bagi orang yang berakal. Sebelum kita masuk kepada babak berkaitan adegan berkaitan di Mesir ini, kita review sikit. Kita melihat balik babak-babak dalam bahagian sebelum mana baginda Nabi Yusuf alaihi salam berpindah ke Mesir melalui jualan oleh kafilah kepada pemerintah Mesir yang dikatakan Al-Aziz. Kalau kita tengok adegan pertama, babak pertama yang sebelum ni bermula daripada ayat 4 hingga ke 6, yang mana mengandungi penceritaan Nabi Yusuf kepada ayahnya berkaitan dengan mimpinya.
Lalu ayahnya Nabi Yaqub menasihati agar tidak menceritakan mimpinya itu kepada adik-beradik yang lain. Ini permulaan kisah kepada Nabi Yusuf alaihissalam, supaya mereka tidak berdendam dan berbuat jahat kepada baginda. Nabi Yaqub juga seakan dapat meramal kedudukan dan masa depan yang besar buat anaknya itu, dan mengingatkan tentang nikmat yang telah dikurniakan Allah ke atas kedua-dua ibu bapanya, yakni datuknya iaitu Ibrahim dan Ishak. Manakala babak yang kedua yang sebelum ini bermula daripada ayat 7 hingga ke 10, iz qalu la yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina wa nahnu usbah. Mula ada perasaan iri hati daripada adik-beradik Nabi Yusuf, 10 orang yang lain. Di sini bermulanya konspirasi jahat adik-beradik Nabi Yusuf ke atasnya, dengan alasan bahawa ayah mereka Nabi Yaqub lebih mengutamakan anak-anak kecil daripada mereka, yang dikatakan Nabi Yusuf dan adiknya iaitu Bunyamin. Oleh sebab itu perkara ini tidak boleh dibiarkan. Suatu tindakan harus dilakukan walaupun kejam caranya. Ini perbincangan daripada ayat 7 hingga ke 10. Kita review sedikit. Ada yang mencadangkan agar dibunuh sahaja Nabi Yusuf, tapi ada seorang antara mereka yang mempunyai hati nurani mencadangkan agar dicampakkan ke dalam dasar perigi di tengah jalan yang biasa dilalui oleh kafilah-kafilah para musafirin dan para pedagang. Dalam kejahatan mereka ni juga ada seorang daripada kalangan mereka yang ada sedikit terdetik dalam hati dia berlaku sedikit ihsan. Daripada kita bunuh secara kejam, eloklah kita campakkan Nabi Yusuf ini ke dalam perigi. Seterusnya babak yang ketiga sebelum ni, konspirasi mula dilancarkan mereka. Mereka pujuk ayah mereka sehingga Nabi Yusuf dibenarkan keluar bermain dan bersukaria bersama mereka. Permintaan mereka itu disulami dengan janji manis. Mereka janji kepada ayah mereka iaitu Nabi Yaqub. Mereka kata mereka akan jaga Nabi Yusuf ini. Kami tak akan biarkan. Kami ni dah besar-besar. Kan? Tapi sebenarnya itu semua dusta, penipuan yang mereka lakukan untuk memastikan Nabi Yusuf dapat keluar bersama dengan mereka. Babak yang keempat pula, di sini konspirasi jahat mereka akan dilaksanakan. Mereka mula mencapakkan Nabi Yusuf ke dalam dasar perigi. Nabi Yusuf dibiarkan seorang diri dalam kegelapan. Allah Subhanahu Wa Taala tidak sesekali membiarkan Nabi Yusuf terus dalam kebingungan. Oleh itu Allah mengilhamkan ke dalam hatinya yang masih kecil itu bahawa apa yang sedang berlaku ini adalah satu ujian hidup, dan dia akan terus hidup serta akan dapat mengingatkan perbuatan mereka ini kepada mereka suatu hari nanti. Suatu hari nanti iaitu bila mana Nabi Yusuf dilantik sebagai pemerintah Mesir, dan Nabi Yusuf panggil balik adik-beradik mereka ini. Dan mereka ketika itu mereka tidak kenal Nabi Yusuf, sebab masa mereka melakukan khianat kepada Nabi Yusuf itu, ketika itu Nabi Yusuf berada dalam keadaan kecil. Tapi Nabi Yusuf ingat tentang abang-abang mereka yang melakukan kejahatan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Babak yang kelima, selepas mereka mencampakkan Nabi Yusuf ke dalam perigi, mereka pulang pada waktu malam dan mereka pura-pura menangis kepada ayahandanya Nabi Yaqub. Mereka mengatakan bahawa Nabi Yusuf telah mati dimakan oleh serigala, dengan merasakan bahawa Nabi Yaqub merasakan bahawa mereka hanyalah berbohong. Mereka bawa baju yang mana baju itu telah dilumuri dengan darah, sedangkan baju itu tak ada pun kesan koyak rabak, sekadar dilumurkan dengan darah. Dan mereka mengatakan Nabi Yusuf telah dimakan oleh serigala, yang mana tanggapan itu pada asalnya dikatakan oleh Nabi Yaqub. Maka mereka mengiyakan, mereka kata betul lah ayah kata sebelum ni Nabi Yusuf dimakan oleh serigala. Sekarang memang betul. Nampak sangat mereka menipu. Dan adegan yang keenam yang sebelum ini, kisah sebelum baginda Nabi Yusuf AS berpindah ke Mesir. Tidak lama kemudian datanglah satu kafilah dengan rombongan mereka. Mereka singgah ke sebuah perigi untuk mencari air. Sebab dikatakan kawasan Nabi Yusuf dibuang ke dalam perigi ini ialah tempat persinggahan.
Macam kita, istilah kita ini RNR lah, kawasan rehat dan rawat, untuk mereka mendapati air. Maka mereka telah mengutuskan salah seorang daripada wakil kafilah mereka untuk mengambil air, dan telah mencampakkan timba ke dalam perigi tersebut. Bila dicampakkan perigi, mereka merasakan mereka dapat air, tapi sebaliknya yang dinaik ke atas itu adalah seorang budak, yang dikatakan Nabi Yusuf alaihissalam. Itu 6 babak yang sebelum ini. Seterusnya kita akan masuk adegan yang baru, kisah baru, iaitu berkaitan peristiwa di Mesir. Ini juga adalah ujian yang Allah uji kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Betullah Allah sebut, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Setiap kita ni, kamu ni akan diuji. Bisyai'in minal khauf, diuji dengan ketakutan. Kita sekarang ni diuji dengan ketakutan, iaitu pandemik COVID-19. Kadang-kadang kita nak keluar pun kita rasa ragu-ragu, kita rasa was-was, ketakutan. Itu juga adalah ujian Allah kepada kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Wal khauf wal ju', dengan kelaparan. Wa naqsim minal amwali wal anfus, dengan kekurangan dari sudut harta benda. Ini berkaitan tentang isu-isu berkaitan dari sudut ekonomi. Bagaimana rakyat kita nak meneruskan kehidupan dalam keadaan ekonomi semakin merosot, dengan banyak perbincangan berkaitan tentang belanjawan negara kita. Ini juga dikatakan dari sudut kekurangan harta. Wa naqsim minal amwal wal anfus, diuji dengan kematian. Ini pandemik COVID-19 dah hampir 300 lebih dah berlakunya kematian. Ini juga adalah ujian kepada kita. Kalau kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, kita bukan sekadar nampak ini sebagai satu penyakit semata-mata, tapi ini juga adalah satu peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita bersama. Adakah kita masih lagi hidup dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan kita nak bergelumang dengan maksiat, atau kita kembali kepada Allah? Dalam keadaan kita diuji ini, sepatutnya kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita semakin lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wasamarat wa basyiris sabirin. Maka Allah kata, datangkanlah berita gembira. Dan Allah ajar kita, bila kita ditimpa musibah, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila sesuatu musibah itu berlaku kepada diri kita ataupun kepada umat Islam yang lain, maka hendaklah kita berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ianya datang daripada Allah, dan kepada Allah lah ia kembali. Itulah kehidupan kita sebagai manusia. Kita tak dapat lari daripada kitaran hidup sedemikian. Daripada kita dijadikan, daripada mana kita datang, apa tujuan kita diciptakan, dan ke mana kita akan dikembalikan. Kalau kita muhasabah 3 perkara ini, saya yakin dan percaya kita sentiasa berada pada landasan yang betul. Daripada mana kita datang? Kita diciptakan daripada air mani yang hina, daripada tanah kita diciptakan. Apa tujuan kita diciptakan? Untuk kita beribadah kepada Allah SWT. Dan ke mana kita akan dikembalikan? Kepada Allah jualah kita akan dikembalikan. Hebat macam mana pun kita, jawatan pangkat tinggi mana pun kita tetap akan dikembalikan kepada Allah SWT. Itu ujian-ujian yang berlaku dalam kehidupan kita. Adapun ujian Nabi Yusuf alaihissalam disebut di sini, tidak cukup dengan ujian konspirasi adik-beradiknya yang melakukan ke atas Nabi Yusuf, datang pula ujian yang lain. Hidup ini sentiasa akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah sebut dalam surah Ankabut, Allah kata, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia ini menyangka kamu bermudah-mudahan untuk mengatakan kamu beriman kepada Allah, sedangkan kamu belum, wa hum la yuftanun, sedangkan kamu belum diuji.
Allah sebut walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamannallahu alladzina sadaqu wala ya'lamannal kazibin. Adapun Allah telah menguji orang-orang yang sebelum ni, walaqad fatannal ladzina min qablihim, dan bila mana mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, fala ya'lamannallahu alladzina sadaqu, dan di situ diketahui mereka itu adalah mereka orang yang benar, wala ya'lamannal kazibin. Dulu kamu kata beriman kepada Allah, bila Allah uji, ada orang yang benar dan ada orang yang dusta. Bila ujian-ujian yang berlaku kita hadapi macam ni, kita hadapi ujian sedemikian macam ini, maka akan ada orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan ada orang yang gagal dalam menghadapi ujian tersebut. Maka Nabi Yusuf diuji lagi, datang pula ujian yang lain dalam bentuk yang lebih mencabar, iaitu ujian perhambaan di Mesir. Nabi Yusuf alaihissalam menjadi hamba abdi di istana orang yang membelinya. Ujian kali ini bukan sekadar ujian menjadi hamba abdi, ujian menjadi hamba abdi ini merupakan permulaan sahaja, kerana melalui ujian inilah bermulanya kisah penggodaan perempuan Al-Aziz, yang dikatakan oleh orang Melayu kita iaitu Zulaikha, terhadapnya serta ajakannya untuk melakukan perbuatan sumbang dengan sokongan dan bantuan perempuan-perempuan bandar. Akan tetapi Nabi Yusuf alaihissalam menghadapi segala ujian dan fitnah ini dengan penuh kesabaran dan keteguhan jiwa dan raga. Maruah dirinya mesti dipertahankan daripada dinodai oleh manusia-manusia yang jahat. Kalau tadi Nabi Yusuf diuji dalam keadaan kesusahan, sekarang ni Nabi Yusuf alaihissalam diuji dalam keadaan kesenangan. Duduk dalam istana, dalam rumah pembesar Mesir, diberi kehidupan dengan keadaan yang selesa, dan diuji pula dengan wanita. Kita belum tentu boleh melepasi ujian yang dikenakan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Walau bagaimanapun sesuatu tindakan mesti dilakukan dengan segera. Oleh itu Nabi Yusuf sanggup memilih penjara. Daripada hidup mewah tu, Nabi Yusuf takut dengan ujian perempuan, Nabi Yusuf sanggup memilih penjara. Walaupun Nabi Yusuf tak buat benda tu, tapi bagi nak mengelakkan ujian perempuan tadi, Nabi Yusuf memilih penjara daripada memenuhi ajakan maksiat yang dilakukan oleh para wanita tersebut. Dalam babak ini kita akan cuba pula menelusuri ayat-ayat menceritakan tentang adegan dan kejadian-kejadian yang berlaku sepanjang keberadaan Nabi Yusuf alaihissalam di istana Al-Aziz. Babak ini bermula daripada ayat 21 hingga ayat ke-34 dan mengandungi 3 adegan. Daripada babak tersebut dipecah kepada 3, iaitu adegan yang pertama yang kita akan bincang pada pagi ini, iaitu Nabi Yusuf alaihissalam tinggal di kediaman Al-Aziz Mesir. Adegan yang pertama dalam babak ini menyaksikan permulaan hidup Nabi Yusuf alaihissalam di Mesir, yang bermula di istana Al-Aziz Mesir. Hal ini terjadi kerana Al-Aziz Mesir telah membeli Nabi Yusuf alaihissalam. Al-Aziz ni dikatakan iaitu pembesar Mesir. Cuma tak disebut nama. Adalah perbincangan dalam kitab-kitab yang lain, ada kata nama-nama sedemikian. Ada yang kata namanya iaitu Kitfir, melalui riwayat daripada Ibnu Abbas. Tapi nama ni dalam Al-Quran jelas tak disebut. Ini hanya perbincangan dalam kalangan para ulama sahaja. Termasuklah nama Zulaikha itu dikatakan juga, selain daripada Muhammad Ibn Ishaq, nama isterinya adalah Zulaikha. Ada yang kata nama isteri menteri itu adalah Ra'il bin Rabail. Tapi nama-nama ni yang jelas tak disebut dalam Al-Quran. Eloknya kita ambil kisah sirah ini daripada sumber yang asal, sumber yang prima, iaitu daripada Al-Quranul Karim. Disebut lagi, seterusnya hal ini terjadi kerana Al-Aziz Mesir yang telah membeli Nabi Yusuf daripada para kafilah itu. Selepas melihat terdapat tanda-tanda kebaikan pada diri Nabi Yusuf alaihissalam yang berkemungkinan akan mendatangkan manfaat kepada dirinya dan juga isterinya, oleh itu dia mengarahkan isterinya agar menyiapkan tempat tinggal dan segala kelengkapan yang diperlukan oleh Nabi Yusuf dengan sebaiknya. Berdasarkan firman Allah ayat 21 hingga ayat yang ke-22 ini,
وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. Dua ayat ini merupakan daripada babak adegan pertama daripada babak yang kedua ini yang kita akan bincangkan, iaitu dan berkatalah orang daripada negeri Mesir, iaitu pembesar Mesir Al-Aziz, telah membelinya kepada isterinya. Dia beli Nabi Yusuf ni untuk dihadiahkan kepada isterinya. Maka dipesan kepada isterinya, berilah kepadanya tempat dan layanan yang baik, moga-moga dia berguna kepada kita atau kita mengambilnya sebagai anak angkat. Ini suatu perkara yang unik. Mana mungkin hamba ini diberikan tempat yang baik, tapi Allah beri kelebihan kepada pembesar Mesir ni. Nampak pada Nabi Yusuf ni ada ciri-ciri budak ni ada kelebihan dia. Ini dikatakan sebagai firasat. Nanti kita akan tengok ada sebab perkara ini berlaku. Disebut lagi, dan demikianlah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri itu, supaya kami dapat mengajarkannya sebahagian daripada takbir mimpi. Ini kelebihan pada Nabi Yusuf, boleh meramalkan mimpi, dan Allah amat berkuasa dalam segala urusannya, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Dan apabila sampai umur dewasanya, kami kurniakannya kepadanya hikmah dan ilmu pengetahuan. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang muhsinin. Ayat 21 hingga ayat ke-22. Orang Mesir yang membeli Nabi Yusuf alaihissalam ialah Aziz Mesir. Aziz ni ialah, kalau Aziz ni bahasa Melayu mulia lah, Al-Aziz, pembesar lah. Pembelian Nabi Yusuf itu dilakukan selepas menjangkakan ada kebaikan pada dirinya. Oleh itu Al-Aziz berkenan untuk membelinya bukan sebagai hamba, tetapi sebagai seorang yang istimewa di sisinya. Hal ini menunjukkan bahawa Al-Aziz mempunyai firasat yang tinggi dan kecerdikan yang luar biasa. Oleh yang demikian, beliau mengarahkan isterinya agar melayani dan mempersiapkan tempat tinggal Nabi Yusuf dengan sebaiknya. Sedangkan Nabi Yusuf ketika itu dikatakan sebagai gulam. Gulam ni budak. Dikatakan gulam ni bawah umur 15 tahun. Tapi bagaimana Allah kurniakan kepada pembesar Mesir ni nampak kelebihan kepada Nabi Yusuf. Ini bertepatan dengan kata-kata yang disebut oleh Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud pernah menyebut afrasun nas salasa. Al-Aziz hina qala li imra'atihi akrimi maswahu asa an yanfa'ana aw nattakhizahu walada. والتي قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين وأبو بكر حين تفرس في عمر. Disebut ada tiga golongan yang Allah beri kelebihan firasat oleh Abdullah bin Mas'ud ni. Di dunia ni ada tiga, iaitu yang pertama, orang yang paling tepat firasatnya ada tiga orang berdasarkan kata-kata Abdullah bin Mas'ud, iaitu Aziz Mesir. Al-Aziz ni Allah bagi kelebihan dia firasat, dia boleh tahu bagaimana keadaan Nabi Yusuf pada masa akan datang. Allah bagi sedikit kelebihan, dia nampak ada kebaikan pada Nabi Yusuf. Lalu dia berkata kepada isterinya, layanilah dia Nabi Yusuf dengan sebaiknya, mudah-mudahan dia akan memberi manfaat kepada kita ataupun kita jadikan dia sebagai anak angkat. Dikatakan Abdullah Ibn Mas'ud kata ini firasat yang diberikan kelebihan kepada pembesar Mesir Al-Aziz. Adapun yang kedua disebut iaitu anak perempuan, ketika berkata kepada ayahnya perihal Nabi Musa, wahai ayahku, ambillah dia sebagai pekerja, sesungguhnya sebaik-baik mereka yang diambil bekerja ialah mereka yang kuat, gagah lagi amanah. Ini kisah Nabi Musa yang melarikan diri daripada Fir'aun. Nabi Musa ni dia ringkas cerita, dia telah tumbuk salah seorang daripada pengikut Fir'aun, maka dia telah melarikan diri sehingga sampai ke Madian. Bila sampai ke Madian, Nabi Musa nampak sekumpulan manusia mengambil air dalam perigi.
dan di kalangan manusia itu ada dua orang wanita yang menunggu. Maka Nabi Musa bantu perempuan tersebut. Maka perempuan itu beritahu kepada ayahandanya. Ada para ulama sebut anak perempuan tersebut adalah anak Nabi Syuaib alaihi salam. Perempuan ni beritahu kepada ayahandanya bahawasanya lelaki tersebut ni elok kita ambil dia bekerja. Ini firasat kepada perempuan. Perempuan yang disebut oleh Abdullah bin Mas'ud. Adapun yang ketiga ialah firasat Abu Bakar As-Siddiq ketika melihat kepada kelayakan Umar radhiyallahu anhu dan seterusnya menyerahkan tampuk pemerintahan khalifah kepadanya. Ini firasat yang Allah berikan kepada tiga golongan manusia ini, iaitu pembesar Mesir, dan kedua kepada anak perempuan, iaitu yang ceritakan kisah Nabi Musa, yang ketiga kepada Abu Bakar As-Siddiq. Maka pembesar Mesir ini telah meminta kepada isterinya supaya memuliakan budak ini dengan memberikan kepadanya tempat tinggal yang istimewa, yang disebut iaitu Al-Maswa, daripada At-Tawi yang bermakna tempat tinggal ataupun tempat bermalam. Ulama bahas Al-Maswa ni ialah tempat tinggal yang lama, bukan seketika, lama, untuk didudukkan budak ni dalam istana pembesar Mesir ini. Dia macam kisah Nabi Musa juga. Jalan cerita dia. Bila waktu tu Fir'aun kata nak bunuh anak lelaki, maka Allah ilhamkan kepada ibu Nabi Musa, dihanyutkan Nabi Musa ke sungai Nil. Akhirnya sampai ke depan istana Fir'aun, diambil oleh isteri Fir'aun, dan Allah timbulkan perasaan sayang kepada isteri Fir'aun, Asia dikatakan itu, dan Fir'aun sayang pada isteri dia, maka dia ikut kata isterinya. Maka dikaitkan dengan kisah Nabi Yusuf ini, diletakkan dalam istana pembesar Mesir. Perempuan Al-Aziz telah memuliakan Nabi Yusuf dengan menyediakan tempat tinggal yang istimewa untuknya. Namun perkara ini lama kelamaan bertukar menjadi satu perkara yang amat buruk sekali. Perempuan, yakni isteri Al-Aziz itu, mula memandang Nabi Yusuf dengan pandangan yang berahi, pandangan yang bernafsu. Daripada budak tu jadi gulam, nanti budak tu dewasa, iaitu Nabi Yusuf dewasa, dia dah mula rasa ingin buat perkara tak elok kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Bukan begitu yang disuruh oleh Al-Aziz. Dia menggoda dan memujuk Nabi Yusuf alaihissalam supaya melakukan maksiat dengannya. Sesungguhnya perkara ini pada hakikatnya merupakan satu penghinaan, bukan satu kemuliaan. Mengapa Al-Aziz meminta isterinya supaya memuliakan Nabi Yusuf? Hal ini dikatakan demikian kerana dia mengharapkan sesuatu yang bermanfaat kepada Nabi Yusuf. Moga-moga kebaikan akan datang daripadanya untuk mengambilnya sebagai anak angkat, sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat di atas. Aziz ni nampak akhirnya nanti Nabi Yusuf ni dilantik sebagai pemerintah Mesir, sebab Nabi Yusuf ni dah biasa duduk dalam istana dan dia bergaul dengan orang-orang kenamaan. Ini kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf. Oleh yang demikian, dengan menetapnya Nabi Yusuf di kediaman Al-Aziz dalam keadaan dimuliakan dan dilayan dengan layanan yang baik, menjadi sebab buat Nabi Yusuf alaihissalam melepasi bahaya keseorangan ketika berada di tempat orang, iaitu di negeri Mesir. Nabi Yusuf dia pindah tempat lain. Pada asalnya di Palestin, pindah ke Mesir dalam keadaan kecil, tapi bagaimana Allah jaga Nabi Yusuf, ini perancangan Allah Subhanahu wa taala. Keadaan ini dirakamkan sebagaimana dalam firman-Nya, wa kadzalika makkanna li yusufa fil ard wa linu'allimahu min ta'wilil ahadits wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan demikianlah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri itu, supaya kami dapat mengajarkannya sebahagian daripada takbir mimpi, dan Allah amat berkuasa dalam segala urusannya, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Allah dah rancang sebenarnya aturan kehidupan Nabi Yusuf alaihissalam. Seterusnya Allah memperkukuhkan kedudukan Nabi Yusuf di istana Al-Aziz. Allah mengukuhkan dan memperkuatkan kedudukan Nabi Yusuf di tempat barunya, iaitu Mesir, dengan mentakdirkannya menetap di istana kediaman Al-Aziz Mesir, yang merupakan pemerintah tertinggi di Mesir ketika itu. Hal ini merupakan permulaan bagi peristiwa dan kejadian-kejadian yang akan berlaku kelak. Natijahnya daripada kedudukan Nabi Yusuf alaihissalam di Mesir adalah untuk diajar
mengajarkan kepadanya ilmu takwil mimpi sebagaimana firman Allah wa linu'allimahu min ta'wilil ahadis, supaya kami dapat mengajarkannya sebahagian daripada takbir mimpi. Dengan memiliki ilmu takwil mimpi ini, Nabi Yusuf akan dikenali dan dihormati serta mencapai kedudukan yang dijanjikan kepadanya. Allah dah atur dah kehidupan Nabi Yusuf tersebut. Yang mana pada asalnya perancangan abang-abangnya untuk buang Nabi Yusuf ni dalam perigi, supaya abang-abang ni rasa dia boleh disayangi oleh ayahandanya Nabi Yakub. Ayat di atas menunjukkan bahawa memang takdir Allah Subhanahu Wa Taala untuk Nabi Yusuf berada di Mesir dan tempat tinggalnya di istana Al-Aziz Mesir. Ini merupakan langkah yang pertama untuknya belajar ilmu takwil mimpi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kesimpulannya, kedatangan Nabi Yusuf alaihissalam ke Mesir adalah untuk diajarkan ilmu takwil mimpi kepadanya kelak. Apabila kita membaca ayat ni, iaitu wa nu'allimahu min ta'wilil ahadis, seharusnya kita mengingati kembali tentang kata-kata yang diucapkan oleh ayahnya, iaitu Nabi Yakub, iaitu ayat yang ke-6 sebelum ni, yang mana ayat itu berbunyi wa kadzalika yashtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadis, dan demikianlah Tuhanmu memilihmu dan akan mengajarmu sebahagian takbir mimpi. Dikatakan kaitan ayat yang ke-6 ini ada kaitan dengan ayat yang ke-21, iaitu Nabi Yakub pun dah rasa dah Allah akan ajar kepada Nabi Yusuf ni dari sudut ilmu takbir mimpi. Perkara ini penting untuk kita ingati bahawa kedatangan Nabi Yusuf alaihissalam ke Mesir merupakan permulaan awal baginya sebelum diajarkan tentang takwil mimpi sebagaimana yang telah ditakdirkan oleh Allah. Di sini merupakan tempat yang sangat sesuai untuk menyelahkan hakikat keimanan berkaitan takdir dan kekuasaan Allah. Wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Allah itu amat berkuasa tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ini apa yang berlaku kehidupan kita pada hari ini, sebenarnya ada hikmah di sebalik perkara tersebut. Mungkin Allah menghendaki manusia itu kembali kepadanya. Ingat balik kehidupan kita ni tak lama. Setiap hari kita akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila saya tengok dalam Facebook tu ada satu page Abang Botak tu. Kalau tuan-tuan search Abang Botak tu, setiap hari dia akan tunjukkan peristiwa kematian bagaimana skuad Abang Botak ni, iaitu sukarelawan pengurusan jenazah disandarkan. Setiap hari dia akan uruskan jenazah COVID-19 ni. Kita tengok di situ, Allahu Akbar. Baik yang daripada pangkat yang tinggi, pangkat yang rendah, budak umur setahun pun dia uruskan. Pihak hospital bagi dia sukarelawan tanpa dibayar. Skuad sukarelawan pengurusan jenazah disandarkan. Dia akan uruskan jenazah tu, ada satu hari tu sampai 3 jenazah, 4 jenazah. Allah, bila kita tengok tu menginsafkan kita. Jenazah COVID ni yang mana tak boleh nak diuruskan secara biasa, kan? Dia pakai plastik lusinan dan sebagainya, ditayamumkan, disemayangkan dan dikebumikan. Tengok tu memang menginsafkan kita, ya Allah. Kan? Itulah tentang kematian. Hebat macam mana pun kita akan mati. Cuma cara kematian itu mungkin berbeza-beza. Ada orang mati dengan disebabkan wabak pandemik COVID-19 ni, ada orang mati dengan cara yang lain. Dengan atas katil tidur pun kita boleh mati. Bagaimana kisah Khalid Al-Walid yang mengimpikan untuk mati syahid tapi tak mati syahid, sedangkan tubuh badan dia penuh dengan kesan-kesan tombakan, dengan kesan pedang. Mengimpikan mati syahid tapi akhirnya Allah matikan Khalid Al-Walid ni atas katil dia. Kita tak tahu ke mana akhirnya kehidupan kita ini. Yang pasti hidup ini perlu diteruskan. Jangan kita putus asa. Wala tayasu mir rahmatillah. Jangan kita putus asa dengan rahmat Allah. Bila datang ujian tadi saya sebut, ada manusia kata apalah ujian ni susahlah, sempit kehidupannya. Sebenarnya daripada rahmat di sebalik ujian ni, sebenarnya kalau kita nampak banyak peluang-peluang kebaikan yang boleh dilakukan. Kita Negeri Sembilan ni diuji dengan banjir pula. Alhamdulillah tempat kawasan ni tak ada banjir kan. Seremban baru-baru ni banjir besar. Banjir besar. Diuji dalam keadaan pandemik ni, uji dengan banjir pula. Di situ kita tengok masih lagi banyak manusia yang berhati baik, nurani yang elok, banyak bagi sumbangan,
kan, banyak bagi sumbangan, sedekah dan sebagainya. Di sini membuka peluang untuk kita menginfakkan harta kita pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tunjukkan peluang untuk kita bantu sesama umat Islam. Sebab tu kita jangan tengok ini sekadar satu sebagai musibah semata-mata, tapi ini peluang untuk kita melakukan kebaikan. Melakukan kebaikan untuk kita bantu kawan-kawan, rakan-rakan, teman-teman kita yang lain. Seterusnya disebut setiap perkara yang dikenakinya pasti akan berlaku, pasti akan terjadi. Tiada siapa yang dapat menghalang ketetapannya, kerana Allah Maha berkuasa melakukan apa sahaja yang kendaki. Seperti yang mana yang kita biasa baca dalam surah Yasin, innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Bila Allah menghendaki sesuatu perkara tersebut, Allah kata kun fayakun, jadilah perkara itu tersebut. Tak ada siapa yang boleh menghalang perkara tersebut. Hanya Allah sahaja yang melaksanakan, mampu menguruskan perkara tersebut. Adapun berkaitan perihal Nabi Yusuf alaihissalam, Allah menginginkan sesuatu baginya, oleh itu diatur dan disusun segala perancangannya, maka berjalanlah takdir itu sesuai dengan aturan dan perancangan Allah. Perkara ini tidak diketahui oleh adik-beradiknya yang lain. Mereka hanya mahu menghapuskan Nabi Yusuf alaihissalam kerana dendam dan hasad dengki terhadapnya. Oleh itu mereka mengatur segala perancangan jahat dan melancarkannya bersama-sama. Mereka merancang perancangan jahat untuk Nabi Yusuf, sedangkan Allah juga ada perancangannya. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka merancang dan Allah juga merancang, dan sebaik-baik perancangan adalah perancangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak tahu bahawa perbuatan mereka itu merupakan langkah awal untuk masa depan Nabi Yusuf yang gemilang. Mereka ingat mereka buang Nabi Yusuf tu, mereka selesailah, mereka disayangi oleh ayahandanya Nabi Yaqub. Tapi sebenarnya terbalik. Nabi Yusuf, bermulanya peristiwa gemilang kepada Nabi Yusuf bila berada di Mesir. Apa yang mereka lakukan kepada Nabi Yusuf kelihatan seperti sangat jahat dan menyakitkan, tetapi bagi Nabi Yusuf itu adalah satu permulaan yang baik baginya untuk terus maju ke hadapan serta melakar satu cita-cita yang gemilang. Daripada duduk rumah yang biasa, duduk di istana pembesar Mesir. Cuma di situ diuji lagi. Diuji dengan godaan wanita. Selepas sekian lama tinggal di rumah Al-Aziz, Nabi Yusuf semakin membesar dan menjadi seorang pemuda yang gagah berani. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepadanya hikmah dan ilmu dalam memandu segala perbuatan dan urusan di Mesir. Semua ini adalah untuk membina pribadi Nabi Yusuf yang akan menyenangkan orang di sekelilingnya nanti. Walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Dan apabila sampai umur dewasa, ada riwayat mengatakan umur dewasa ni kurang daripada umur 33 tahun, mungkin umur 30, 25 ke atas dan sebagainya. Dan Allah kurniakan kepada Nabi Yusuf ni hikmah dan pengetahuan. Jarang-jarang, biasanya Allah bagi dulu dari sudut pengetahuan baru hikmah, tapi di sini Allah bagi Nabi Yusuf dulu hikmah dulu. Hikmah ni dari sudut kepandaian. Istilah kita, ada orang contoh, ada orang belajar ekonomi pandai, tapi dia tak pandai nak menguruskan perniagaan. Tapi ada orang tak belajar pun ekonomi tinggi-tinggi, tapi dia pandai menguruskan perniagaan syarikat. Masuk kata Nabi Yusuf ni ilmu dia datang kemudian, tapi Allah bagi kelebihan hikmah tu dulu kepada dia. Lepas tu barulah Allah datangkan ilmu. Ni di kehebatan yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf berdasarkan ayat Quran, hukma wa ilma. Allah datangkan dulu hikmah dan ilmu pengetahuan. Masuk kata daripada kecil lagi Nabi Yusuf ni dah pandai buat keputusan. Dia dah pandai dah buat keputusan menguruskan kehidupan dia. Ilmu tu datang kemudian. Kalau kita ni, kita belajar dulu. Lepas tu barulah kita tahu mengurus. Dan tak semestinya orang yang belajar tinggi-tinggi tu dia boleh menguruskan kehidupan dia dengan lebih baik. Kadang-kadang orang tak belajar tinggi pun tapi dia pandai mengurus. Itu yang dikatakan hikmah. Tapi sepatutnya kita kena dapatkan ilmu. Ini kelebihan yang Allah berikan, gifted, yang Allah kurniakan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Disebut walaupun Nabi Yusuf alaihissalam tinggal di rumah Al-Aziz, tetapi hatinya sentiasa dekat kepada Allah. Ini yang penting. Walaupun dikurniakan dengan kesenangan, tapi Nabi Yusuf tetap ingat kepada Allah
SWT. Sebab disebut kadang-kadang manusia ni bila diuji dengan kesusahan, manusia boleh hadapi. Tapi bila diuji dengan kesenangan, manusia ini susah untuk ingat kepada Allah. Sebab tu kalau kita belajar ilmu tasawuf dari sudut sabar dengan syukur itu lebih tinggi daripada sabar. Kan? Sebab syukur ni dalam keadaan senang. Jarang manusia boleh bersyukur dalam keadaan senang. Tapi dalam keadaan susah boleh sabar. Sebab dia tahu musibah ni Allah bagi. Tapi sepatutnya dia pun tahu kelebihan yang dia dapat tu sebenarnya Allah juga yang beri. Tapi kadang-kadang manusia ni lupa. Dia kaya, dia kata, ni hasil kerja aku siang malam. Kerja setiap masa. Kau duduk je. Aku kaya ni sebab aku bekerja. Dia tak tahu kekayaan yang diberikan itu adalah daripada keizinan daripada Allah SWT. Manusia ini hanya mampu berusaha. Allah yang menentukan. Maka Allah kekalkan dalam kehidupan Nabi Yusuf ni, walaupun duduk di rumah istana Mesir, istana pembesar Mesir, tetapi hatinya sentiasa dekat kepada Allah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, Allah kata aku akan tambah lagi. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu kufur, maka azab Allah akan aku beri dengan azab yang sangat pedih. Kita pun sepatutnya kita syukur dalam kehidupan kita ini. Pada hari ini kita masih lagi boleh meneruskan kehidupan seperti biasa. Bila ada ujian macam ni, kita berwaspada, kita berhati-hati. Bagus, kita akan sentiasa ingat. Tak boleh nak buat perkara sesuka hati, kan? Kita pun hari ini pun kerajaan pun tak sepatutnya buat perkara-perkara yang melalaikan dan sebagainya. Ingat, kan? Hari ini walaupun baru-baru ni berlaku ada program-program hiburan, tapi rakyat sedar sepatutnya tak boleh buat pada waktu sekarang ni. Tak boleh buat. Tapi sekadar sedar je lah. Tapi program itu diteruskan. Tak apalah. Itu yang seterusnya nanti. Disebut lagi Nabi Yusuf sentiasa berbuat kebaikan dan sentiasa syukur kepadanya. Oleh itu Allah tidak mensia-siakan segala kebaikan dan perbuatannya. Lalu dikurniakan kepadanya hikmah dan ilmu pengetahuan untuk dijadikannya sebagai pedoman dan panduan hidupnya. Wa kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang yang muhsinin, iaitu orang yang melakukan kebaikan. InsyaAllah kita yakin dan percaya selagi mana kita buat kebaikan, InsyaAllah Allah akan memberikan ganjaran dalam hidup kita. Walaupun kita tahu dari sudut ganjaran itu adalah urusan Allah SWT. Yang penting kita konsisten melakukan kebaikan. Jangan dalam kehidupan kita pandemik COVID-19 ni, jangan kita lupa untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kalau kita rasa kita sihat, kita tak ada penyakit dan sebagainya, datanglah ke surau, datanglah ke masjid, dengarlah majlis-majlis ilmu, dan kerajaan kita pun benarkan. Sepatutnya inilah yang sepatutnya kita hadapi ujian musibah itu dengan mendekatkan diri kepada Allah. Kalau tak ada apa-apa sakit, digalakkan datang surau ke masjid. Tapi kalau tuan-tuan ada gejala dan sakit sebagainya, janganlah datang. Ini hadis Rasulullah pun sebut, bila datang sesuatu wabak itu, kalau kita berada di satu tempat yang wabak itu, jangan kita pergi tempat tersebut. Dan kalau kita tahu kita ada wabak di tempat kita, jangan kita keluar pula daripada tempat tersebut. Kan? Jangan keluar. Betul lah kerajaan ambil tindakan tu. Kan? Kita bila dah macam ni, kita janganlah keluar pada tempat-tempat yang boleh menyebabkan kita dikenakan pandemik COVID-19 dan sebagainya. Silapnya itulah kes-kes yang sebelum ni. Maksudnya dah elok dah, tapi bila ada tempat tu, kita pergi tempat tu, maka berlakulah penyebaran dan sebagainya. Dan hari ini kita kena disiplin lah. Kita kena disiplin. Kena disiplin untuk menangani wabak pandemik COVID-19. InsyaAllah sama-sama lah kita berusaha. InsyaAllah kita bantu diri kita. Sebab tu dikata tagline tu, kita jaga kita. Kita jaga diri kita dan kita jaga orang lain. Kalau kita rasa kita tak sihat, jangan datang surau, jangan datang masjid. Tapi kalau kita rasa kita sihat, datanglah, tak ada masalah. Jangan pentingkan diri sendiri. Di rumah pun kita boleh beribadat kepada Allah SWT. Tapi sebenarnya seronok bila pergi surau ni. Rasa lain lah bila yang sebelum ni kan, yang masa permulaan wabak sebelum ni, masa gelombang pertama tu, bila duduk dalam rumah masing-masing ni lain. Bila yang ni boleh keluar pergi surau, pergi majlis ilmu, kita pun rasa seronok sebab kita dah biasa kan. Biasa patut dah masa sama mengeratkan ukhuwah di kalangan sesama jemaah sesama kita.
InsyaAllah saya rasa cukup sekadar tu pada pagi ini. Sempat kita bincang 2 ayat. InsyaAllah ada kesempatan di lain waktu kita sambung adegan yang kedua dalam babak yang kedua ni, iaitu kisah permulaan Nabi Yusuf AS menolak godaan dan pujukan perempuan Al-Aziz. Ini ujian yang sangat besar. Kita kalau orang imam pun belum tentu boleh diuji dengan perempuan ni. Nak ceritanya kan, hebat macam mana pun lelaki ni kalau diuji dengan wanita, kalau tak kuat iman dia memanglah habis. Sebab tu Allah dalam hadis Rasulullah ada sebut lelaki yang mendapat naungan di hari akhirat arasy Allah tu salah seorangnya apabila perempuan itu berada di atas badannya. Maksudnya perempuan tu berada betul di atas badan lelaki, ketika itu dia ingat Allah, dia tinggalkan perempuan itu. Lelaki itu mendapat naungan arasy daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni belum tentu lagi. Belum tentu. Nabi Yusuf ni dah ditarik baju dia. Nabi Yusuf lari daripada isteri pembesar Mesir itu. Itu ujian yang sangat besar dalam kehidupan kita. Orang lelaki ni saya sebut teranglah, uji dengan wanita ni sangatlah tinggi. Sebab tu disebut Firaun yang ganas macam mana pun dipujuk oleh Asia, jaga jugalah Nabi Musa alaihi salam. Pujukan daripada perempuan. InsyaAllah kita doa kepada Allah SWT, mudah-mudahan kita dapat meneruskan kehidupan kita dengan baik dan kita diberikan kekuatan oleh Allah SWT untuk menghadapi ujian-ujian ini dengan sama-sama kita sentiasa mendekatkan diri kepada Allah. Kita yakin dan percayalah setiap perkara yang berlaku tu ada hikmahnya. Jangan kita wala tayasu min rahmatillah. Jangan kita putus asa dengan kehidupan ini. Jangan kita mengeluh, apalah Allah bagi kehidupan aku macam ni. Jangan. Baliknya kita kena sentiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sebab tu kena menghadiri majlis-majlis ilmu, kena sentiasa berada dalam majlis-majlis ilmu. Kalau tak sempat datang ke surau, masjid dan sebagainya, dengarlah di media massa supaya kita ni kembali kepada landasan yang sebenar. Sebab kadang-kadang bila kita duduk rumah lama-lama tak ada majlis ilmu, kadang-kadang kita rasa terleka sikit, terlalai. Maka bila kita datang majlis ilmu, insya-Allah ada proses fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu memberi manfaat kepada orang mukmin. Saya rasa cukup sekadar tu pada pagi ini. Kita buka kalau ada perbincangan lah, kalau ada persoalan dan sebagainya. Senyap itu okeylah tu. Orang Melayu kata as-sukut alamatur ridha. Diam tu tanda setuju. Dulu kalau anak pinang, anak gadis tu suka tak? Senyap, malu. Setuju lah tu. Ni insya-Allah lah tu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Kalau tak dapat semua, dapat sikit pun jadilah pada pagi ni. Dekatkanlah diri kepada Allah ketika mana ditimpa ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang baik itu datang daripada Allah, dan yang lemah tu datang daripada diri saya sendiri. Marilah sama-sama kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan membaca tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.